Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhara Hana Husni binti Asri Husni, nombor matrik S61561. Tajuk sial U2 saya ialah punca peningkatan gejala pembuangan bayi dalam kalangan remaja dan langkah-langkah mengatasinya. Gejala pembuangan bayi bukanlah suatu isu yang baru berlaku di negara kita. Menurut akhbar berita harian pada 16 Februari 2022, Siti Kamsiah Hassan berkata berdasarkan statistik PDRM, sekurang-kurangnya purata 10 kes buangan bayi dilaporkan dalam tempoh sebulan sejak 4 tahun lalu bermula 2018 hingga 2021. Siti Kamsiah berkata, kes buang bayi di seluruh negara pada tahun 2018 mencatatkan 128 kes diikuti 128 kes pada tahun 2019, 104 kes pada tahun 2020 dan 86 kes pada tahun lalu. Jumlah keseluruhan kes buang bayi bagi tempoh 4 tahun itu adalah sebanyak 443 kes. Walaupun kerajaan telah mewujudkan langkah awal terhadap kes pembuangan bayi dengan menubuhkan Baby Hatch pada tahun 2010 yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada bayi-bayi yang dibuang ini untuk dijadikan anak angkat seterusnya mendapat kehidupan yang lebih sempurna, namun sayang sekali kerana kes pembuangan bayi dilihat semakin berleluasa di negara ini. Antara punca peningkatan pembuangan bayi adalah pergaulan bebas. Tidak menjaga batas pergaulan dan mengamalkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja boleh juga mengakibatkan pengaruh rakan sebaya yang tidak baik dan akhirnya mampu mendorong kepada seks bebas. Inilah punca terjadinya gejala pembuangan bayi. Pergaulan bebas tanpa batas antara berlainan jantina, tambahan pula dengan cara pemakaian yang tidak sopan dan menutup aurat dapat meningkatkan nafsu serta berisiko untuk terjerumus ke arah perbuatan seks yang tidak bermoral. Sekiranya hal ini dipandang remeh, ia akan memberi kesan yang lebih buruk pada masa hadapan dan mungkin ketika itu nasi telah pun menjadi bubur. Punca peningkatan pembuangan bayi yang kedua adalah terdesak kerana wang dan harta. Demi wang dan harta, ramai remaja serta wanita lain sanggup menggadai maruah mereka dan akhirnya kes pembuangan bayi menjadi berleluasa. Puncanya adalah mereka terdesak memerlukan wang sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi meneruskan kehidupan mereka. Punca ketiga yang menyebabkan berlakunya peningkatan pembuangan gejala bayi adalah kurang didikan agama. Didikan agama sangat penting dalam membentuk peribadi seseorang. Oleh itu, ia juga mempengaruhi setiap perbuatan anak-anak sepanjang hari. Hal ini menyebabkan mereka akan melakukan apa sahaja dan tidak berlandaskan agama. Kurang penghayatan agama dalam kalangan belia adalah antara punca utama berlakunya kes pembuangan bayi yang berleluasa sekarang. Kekurangan didikan agama menyebabkan belia hidup bebas dan mudah terjebak di dalam maksiat yang akhirnya membawa kepada pembuangan bayi. Ibu bapa perlu mengambil peranan mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama dan kerohanian sejak kecil lagi, dan ibu bapa tidak boleh sesekali mengabaikan anak-anak mereka sekalipun dibebani dengan kerja harian. Antara langkah-langkah untuk mengatasi peningkatan gejala pembuangan bayi adalah bantuan dari segi latihan vokasional, bantuan kepada remaja hamil dari segi latihan vokasional, pendidikan dan mencari pekerjaan bagi membantu remaja untuk merancang masa hadapan mereka dan memberi kemampuan penjagaan kepada anak selepas lahir. Sokongan dari ibu bapa dan ahli keluarga juga tidak secara langsung dapat memberi semangat kepada remaja hamil untuk meneruskan kehidupan membesarkan si kecil. Selain daripada itu, ibu bapa perlu memberi perhatian lebih kepada anak-anak. Walaupun sibuk dengan pekerjaan, tidak boleh dijadikan satu alasan bagi ibu bapa untuk tidak mempunyai masa bersama anak-anak mereka kerana ianya telah menjadi satu tanggungjawab untuk mendidik anak-anak ke arah yang benar. Ibu bapa perlu mengambil berat tentang siapa rakan baik mereka, apa yang dipelajari di sekolah dan memantau penggunaan telefon bimbit anak-anak mereka. Seterusnya, kerajaan perlu mengetatkan undang-undang hukuman ke atas pelaku pembuangan bayi. Menurut Dr. Samir Muhazzab Amin dalam sinar harian pada 17 Februari 2022, beliau turut berkongsi bahawa hukuman paling tinggi yang boleh dikenakan terhadap pesalah khalwat, berzina atau bersekedudukan menurut enakmen jenayah syariah negeri adalah dengan tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun ataupun sebatan tidak lebih 6 kali atau kedua-duanya sekali.
Hukuman yang dikenakan ini seharusnya memberi kesedaran bukan sahaja kepada pelaku, malah kepada kita agar dapat dijadikan sebagai satu iktibar. Tindakan kerajaan bagi mengadakan hukuman ini adalah sebagai langkah inisiatif untuk mengurangkan risiko peningkatan gejala pembuangan bayi. Seperti semua sedia maklum, isu gejala pembuangan bayi ini bukanlah satu isu yang baru. Statistik pembuangan bayi kian meningkat saban tahun walaupun kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif untuk membanteras masalah ini. Kini, kita sendiri harus membuka mata dan sama-sama bantu. Sekiranya hal ini berlaku kepada ahli keluarga kita, adakah kita akan berdiam sahaja? Semua pihak seharusnya cakna dan memainkan peranan yang penting, terutama ibu bapa. Mereka perlu meluangkan masa yang lebih bersama anak-anak dan cuba menjadi rakan baik mereka. Daripada isu ini, saya berharap agar kita dapat bersama-sama cuba yang terbaik bagi memastikan isu ini tidak lagi berulang demi kebaikan masa depan anak-anak bangsa. Saya juga berharap agar kita dapat mencari rakan yang mampu mendorong ke arah kebaikan dan bukan sebaliknya. Rakan yang baik akan mengajak kita untuk belajar bersungguh-sungguh agar berjaya dalam pelajaran. Berikut adalah rujukan yang saya dapati selama menjalankan kajian selidik mengenai gejala pembuangan bayi. Terima kasih.